belajar mengenai 4 perkara yang berkait dengan doa. Pertama ialah hamba yang berdoa. Yang kedua, Allah yang mengkabulkan doa. Yang ketiga ialah proses doa itu. Dan yang keempat ialah kesan daripada doa itu. Jadi sebagai seorang yang terpelajar ataupun cerdik, maka bila kita berdoa, keempat-empat perkara tersebut diambil kira. Maka pastinya setelah keempat-empat perkara itu diambil kira, doa kita mungkin berbeza dengan doa orang yang tidak belajar tadi. Mungkin orang yang tidak belajar tasawuf, mereka minta apa saja yang mereka nak, akhirnya mereka sibuk dengan minta itu dan ini. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala yang mereka minta itu, maka mereka akan susah untuk mengurus apa yang mereka minta. Jadi kesan daripada seseorang itu yang mengenali Allah, maka dia akan minta perkara yang penting sahaja. Adapun perkara-perkara yang sudah tertakluk di bawah apa yang Allah akan beri, maka dia tak perlu minta lagi, kerana perkara itu diminta atau tidak diminta pun tetap akan diberi oleh Allah. Misalnya ialah rezeki. Orang sufi kata tak perlu minta pasal rezeki, sebab rezeki itu kita minta ke kita tak minta, dia dah beri. Maka sebab itu berkait tentang rezeki, orang sufi percaya sangat bahawa disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila usia kita berusia 120 hari, maka Allah telah mengutuskan seorang malaikat untuk menulis tentang rezeki kita. Masa tu kita tak pernah pergi MCKK lagi, tak pergi Royal Malay College, apa panggil, macam-macam. Kita tak pernah bertanding presiden, kita tak pernah masuk pilihan raya, kita tak pernah pergi Cambridge, tak pernah buat apa lagi. Tapi dia dah tulis benda tu. Jadi bila perkara itu sudah ditulis, maka kata orang sufi, duk sibuk minta buat apa, dia tulis dah. Lepas tu Allah ni dia tak ada liquid paper. Kalau Allah ada liquid paper, teruk benar. Tuhan apa lagu tu, dia tak ada liquid paper, tuan-tuan tak tahulah. Takut tuan-tuan percaya Allah tu ada liquid paper. Saya tak percaya tuan-tuan ada liquid paper, Allah ada rewriting. Saya mock semula jauh sekali Allah tu U-turn, lagi tak ada tuan-tuan. Jadi nak sebutnya Allah tu dia dah tulis. Jadi dah tulis, dan Nabi pun sebut dalam hadis yang lain, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Apa yang telah ditulis itu, di mana pena yang menulis qada qadar tu dah diangkat, iaitu dipencinkan. Lepas tu dakwah yang digunakan untuk menulis qada qadar tu dah kering. Maksudnya mubram lah, muktamad dah. Jadi oleh kerana semua itu sudah muktamad, maka orang sufi kata, minta apa pasal rezeki, tak payah. Jadi kalau tuan-tuan nak minta juga, dia kata minta lah, tapi kami tak minta dah. Maka itu yang datang hikmah pada pagi ni. Hikmah pagi ni, dia nak beritahu apa yang sepatutnya kita minta. Jadi kata orang sufi, yang sepatutnya kita minta ialah perkara yang tidak ditulis dalam rezeki itu. Ada benda yang tidak ditulis dalam rezeki itu dibiarkan. Jadi itulah yang patutnya kita minta. Dan benda pula apabila kita nak minta dengan Allah, kalau betul kita respect Allah, kalau betul kita hormat Allah,
Kalau betul kita percaya Allah tu adalah Tuhan yang cakna hamba-hambanya, kalau betul kita percaya Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalau betul semua yang kita dakwa tentang Tuhan itu betul-betul ada kat diri kita, bila kita duduk dengan dia, kita akan minta perkara yang penting sahaja. Misalnya lah, Tuanku Agung bermimpi apa tak tahu, dia pun panggil saya pergi istana. Dulu harap-harap yang Kelantan panggil, tapi balik awal, jadi harap yang Pahang pula lah panggil. Dia tanya saya, Ustaz, saya ni dah sah, dah agung, Ustaz ada apa-apa komplain ke? Tuan-tuan, menunjukkan saya ni respect dekat agung. Dia tanya saya, ada apa-apa komplain? Menunjukkan saya ni tidak tolu. Saya akan cakap benda besar je. Takkan nak cerita saya berlanggar minggu lepas, kereta kemik, boleh tak ambil orang istana, so takkan saya nak cakap begitu. Dia pun tanya, tak habis lagi bodohnya. Betul kan? Yang tu takkan nak cerita ke agung, urus sendirilah, kan ada insurans, biar dia urus lah. Oh, nak cerita ke saya, oh anak itik ambo mati. Jadi tuan-tuan, saya tak pernah duduk dengan raja. Tuan-tuan kan ada Datuk Syik banyak, ramai-ramai ni. Tuan-tuan pernah cerita sakit pinggang dengan agung. Tuan-tuan pernah cerita mentor lapu belakang rumah pecah. Oh, kalau tuan-tuan cerita, ambo rasa dia tarik balik Datuk Syik bila dia kata kan, Datuk apa lagu ni, hok tu cerita kat aku. Tuan-tuan, urus sendirilah. Jadi orang sufi kata, bila kami nak minta dengan Allah, kami rasa malu nak cerita detail-detail, sebab dia memang Tuhan yang cakna, ambil berat, ambil tahu, Maha Pengasih. Kat kami tahu Allah tu macam tu. Jadi nak mengadu tu semacam kami menganggap Allah tu tak buat kerja, sedangkan dia Maha berkuasa, matas kutumin waraqatin, tidak akan gugur sehelai daun melainkan Allah tahu. Jadi dia, kita faham begitu. Jadi orang sufi kata, apa je nak minta dengan Allah, maka mereka mintalah benda-benda yang tidak ditakdirkan itu. Antaranya, bagaimana nak sampai padamu ya Allah dan duduk dekatmu semua. Oh, tu hak mahal tu tuan-tuan. Itu kami ni sebagai hamba yang pulang kepada Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni nak balik pada Engkau. Dan kami tengok ramai orang tersilap jalan. Jadi kami nak minta ngamu ya Allah, macam mana kami boleh balik pada Engkau dan kami selamat sampai pada Engkau dan sentiasa boleh duduk dengan Engkau. Yang tu mahal tu minta. Yang tu mahal. Jadi kalau agung tanya saya, Ustaz nak minta apa, saya berasaskan ilmu tasawuf yang mengaji tu, saya kata, tuanku dah latih ke penasihat agama bertaraf menteri? Dah latih lah kan? Belum lagi. Lantiklah buat permohonan kat JPA, lantik saya turus 1. Betul kan? Oh, dia kata pandai minta. Betul lah. Barulah tuanku pergi ke mana, saya ikut. Bolehlah nasihat. Betul kan? Ini duk cerita anak itik sakit kepala. Jumpa agung cerita anak itik. Jadi bermaksud gitulah orang sufi kata, bila duduk dengan Allah, takkan nak minta benda-benda yang dia sudah urus. Dia urus dah belaka. Kita mari duk cerita balik, ya Allah, guana sekecil manis hamba ni. Dia kata, banyak cakap demo kena kecil manis ni bukan sebab salah orang yang duk minum air sirap 1 jak tu, siapa suruh. Jadi maksudnya balik rekod, tengok-tengok kita hak salah. Dia tak payah minta.
Tak nampaklah tolol sangat tu. Jadi kita duduk dia. Jadi benda-benda yang tertakluk dengan peraturan, benda-benda yang tertakluk dengan qada qadar tu urus sendirilah. Benda tu kan dah settle. Yang nak minta dengan aku ni benda mahal. Apa benda mahal? Ya Allah, redha ilah aku. Tu mahal tu. Redha tu mahal. Ya Allah, bawalah aku duduk dekat denganmu. Tu mahal tu. Jadi sebab itu orang sufi bila dia minta, dia rasa dia tak perlu minta yang remeh-temeh. Mesti minta satu benda yang besar. Jadi sebab itu pagi ni dia mula bercakap mengenai wusul. Sampai kepada Allah. Jadi bila sebut mengenai sampai kepada Allah, maka macam-macam ulama sufi mengemukakan pandangan. Antara pandangan yang paling bernaslah setakat yang saya tahu ialah pandangan yang dikemukakan oleh seorang, nama dia Ibrahim Al-Harawi. Beliau menulis satu buku besar mengenai perjalanan manusia kepada Allah. Dan gambaran perjalanan itu digambarkan dalam bentuk langkah-langkah, iaitu satu langkah diikuti dengan langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan seterusnya sampai. Pastinya lah apa yang dibuat ataupun ditulis oleh syekh itu adalah ijtihad dia. Tapi masalahnya apa ijtihad yang dia sebut itu diterima oleh kebanyakan ahli sufi bahawa perjalanan itu memang sebegitu. Buku beliau tajuknya Manazil As-Sairin. Manazil tu maksudnya peringkat-peringkat perjalanan hamba kepada Allah. Jadi bila dia sebut macam tu, kita dapat faham bahawa menuju kepada Allah ni macam naik tangga. Ya. Dia tak boleh macam naik lift. Lift tu dia tak ada step-step dan dia menegak begitu. Adapun nak naik pada Allah, dia bayangkan kita naik macam tangga. Macam tangga tu maksudnya landai, memanjang. Kemudian di setiap anak tangga tu kena berhenti supaya kita stabil. Macam kita naik ke tempat tinggi lah, kita naik selangkah dan dia ada tiupan angin tertentu yang menjadikan kita goncang. Tapi kerana kita duduk di situ beberapa ataupun sejenak, kita stabil, kita langkah balik. Kemudian ada angin dia yang datang pula. Makin tinggi anginnya makin kencang, ada kabus, ada apa panggil udara yang sejuk dan sebagainya lah, naik sampailah ke muncak. Dan itu diambil daripada semangat Isra dan Mi'raj, di mana Isra bermaksud berjalan pada waktu malam, manakala Mi'raj pula naik bertemu Allah dalam bentuk seperti tangga. Sebab orang Arab bila sebut araja bermaksud naik ke atas secara berperingkat. Tapi kalau sa'ada, naik ke atas seperti lift menegak. Jadi kita tak tahu pun ada istilah Isra wa Su'ud. Dia tak sebut, dia sebut Isra wal Mi'raj. Mi'raj itu maksudnya naik berperingkat-peringkat. Dan konsep itu kita dapati pada malam Isra Mi'raj itu, Nabi kena ketuk pintu pada setiap langit. Sepatutnya dia naik direct je lah, tapi sampai langit pertama, Jibril kena perkenalkan Nabi, jumpa dengan orang kat situ, kena sembang dulu dengan Adam, dah reda belaka, naik langit kedua pula. Di langit kedua sekali lagi kena introduce diri, dan sepatutnya malam tu kan malam anugerah, kapet merah je lah, sepatutnya gitu. Tapi kenapa malam tu tetap kena beritahu. Ada semalam baca dekat Facebook, ada seorang Melayu duk kutuk raja-raja Melayu.
kata macam-macam lah kat Sultan Johor, kat Sultan Kelantan. Kita pun tak tahu dia Melayu ke dia bukan Melayu. Antara benda dia komen, dia kata raja-raja Melayu ni naik kereta langgar traffic light. Betul lah kan? Dia lalu, saya pun terasa juga bila nak boleh naik kereta langgar traffic light tapi tak salah kan. Raja kan selalu gitu, dia lalu je, kita pun tengok. Sebab kita rakyat biasa ni langgar kena saman. Satu hari ketua polis Kuala Lumpur telefon, dia kata, "Ustaz, boleh mari ceramah kat ibu pejabat polis Kuala Lumpur?" Saya tanya bila. Dia kata dalam sejam lagi. Boleh. Alhamdulillah. Tapi tak sempat, tak apa, kita hantar polis trafik. Masa tu betul lah, hari tu bawa kereta besar. Sedap tuan-tuan, langgar lampu merah ni. Zoom. Sekali tu je lah merasa. Lepas tu ketua polis pun tak panggil-panggil lagi. Jadi bila kena tunggu jadi menteri lah pula. Betul kan? Jadi nak sebutnya tuan-tuan, laju gitu tu seronok jugalah, bolehlah merasa. Jadi tuan-tuan yang belum jadi ustaz tu sabar je lah, saya dah merasa sekali begitu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, malam Isra' Mi'raj tu dia naik berperingkat-peringkat begitulah. Jadi Ibrahim Al-Harawi kata bila nak menuju pada Allah, dia rasa kita kena bergerak macam tu. Maka dia pun tulislah satu kitab, dan kitab itu dihurai oleh Kacani dan beberapa ulama sufi yang lain. Tebalnya lebih kurang 1700 halaman. Di mana beliau ada mengulas mengenai langkah tersebut. Kata beliau nak sampai kepada Allah ada 10 langkah besar. Langkah pertama dinamakan Al-Bidayat. Langkah kedua disebut dengan Al-Abwab. Langkah ketiga disebut dengan Al-Karamat. Langkah keempat Al-Wilayat. Dan seterusnya langkah ke-10 An-Nihayat. Jadi bila saya baca buku tu, saya rasa lega lah, 10 langkah je. Lepas tu bila belek-belek, setiap satu langkah itu ada 10 pula. Banyaknya. Okey lagi lah, 10 kali 10 jadi 100. Lepas tu baca lagi, baca setiap satu langkah kecil daripada 10 yang besar tu ada 3 lagi. 3 kali yang tu jadi 300 pula. Lepas tu setiap satu daripada 3 tadi ada 3 lagi. Tolak pergi mari ada 1000 lebih kurang. Tapi tuan-tuan, walaupun dia 1000 tapi mudah lagi sebab ada nombor tu 1, 2, betul kan? Walaupun banyak tapi still masih mudah kerana ada nombor. Ada nombor begitu. Jadi tuan-tuan, saya terima kasih sangat dekat Syekh tu. Kerana sebelum ni kita meraba-raba nak langkah mana ya. Lepas ni, okey, lepas dah sampai sini lagi mana pula. Tapi setidak-tidaknya dia pandu kita 1, 2. Dan langkah yang dia beri tu, dia tak bagi kita langkah luah-luah, nanti jatuh. Dia suruh langkah kecil-kecil, naik sampai begitu. Jadi seolah-olah fahamlah kita bahawa kalau langkah itu dirincikan, dia jadi 1000. Jika diringkaskan, dia jadi 100. Ringkaskan lagi, dia jadi 10. Tapi kalau sebut 10 tu tak berapa faham. 100 tu lebih mudah faham. Selepas beberapa abad daripada buku tu ditulis, datanglah seorang ahlul hadis dan juga seorang sufi. Walaupun pada mukaddimahnya beliau agak menentang orang-orang sufi, iaitu Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam beberapa tulisan beliau dilihat begitu benci pada orang tasawuf. Tapi yang herannya,
beliau sendiri itu pernah ditulis oleh muridnya Ibnu Katsir bahawa beliau bila beribadat sampai pitam. Jadi dia marah kat tasawuf tapi dia seorang sufi. Begitulah lebih kurang. Akhirnya beliau pun menulis buku juga. Dan buku yang beliau tulis itu mukaddimahnya panjang, lebih kurang 400 halaman. Di mana buku itu beliau menulis dalam kerangka Al-Harawi juga. Cuma namanya berbeza, namanya Madarij As-Salikin. Yang mula-mula tu namanya Manazil As-Sairin. Jadi bila sebut Madarij tu maksudnya tangga-tangga ke syurga ataupun tangga-tangga kepada Allah. Nampaknya konsep lebih kurang, istilah je berbeza. Dan beliau menulis dalam 3 jilid. Jilid 1 mukaddimah, jilid 2 dan jilid 3 sama seperti mana Al-Harawi, cuma ada sikit sebanyak beberapa istilah itu berbeza. Jadi tuan-tuan, dua orang ini ada cakap panjang pasal sampai kepada Allah. Dan saya rasa nanti habis kitab Hikam ni kita sambunglah dengan kitab tu. Cumanya masalahnya saya je bersungguh baca kitab, tuan-tuan. Itu yang masalahnya. Adalah ni masalah pegawai Melayu pencing ya lah dia sungguh. Jadi bila siapa nak bawa orang pencing ni, dia kena pikul orang pencing ni, dia tak bergerak dah, duduk. Jadi kalau ustaz tu nak ajak orang Melayu pencing masuk syurga ni, dia bukan kena ajak, dia kena heret, kena gali punggung hak berakar tu, kena bawa, kena papoh. Letih lah hamba, tuan-tuan. Tapi tak apa, hamba tak lari, hamba berkawan dengan tuan-tuan. Kita lalulah, slow-slow pun tak apalah. Tapi yang penting tuan-tuan pun janganlah lari, betul kan? Kita cubalah marah tu sekali-sekala, berunguk tu biasalah, tapi larinya tidaklah begitu. Jadi tuan-tuan, kita bergerak ke situ, tak apalah, pelan-pelan kita sebut. Dan tuan-tuan janganlah minta saya terjemuh pula buku tu, saya ada kerja lain yang nak kena buatnya. Tapi bolehlah sebut sumber saya mengambil bicara saya sebagai berbicara tentang tasawuf dengan tuan-tuan. Jadi pagi ni Tuan Syekh kata orang sufi bila dia berdoa benda yang mahal-mahal, benda yang remeh-remeh, dia tak minta berdoa. Jadi di antara benda yang mahal bila nak minta dengan Allah ialah, ya Allah, sampaikanlah aku kepada kamu. Yang tu yang dia minta. Jadi kalau Allah dengar pun tak nampak sangat bodoh dalam permintaan. Kan tak nampak sangat bodoh dalam permintaan. Semalam saya ada kelas panjang 9 jam mengajar. Balik tu letih lah. Duduk-duduklah dekat sofa tu sembang-sembang dengan isteri. Dia tanya, malam ni ada kuliah lagi ke? Tak ada. Dia kata, ada, aku perang lah. Ya, saya duduk dengan dia tu. Dan nampaknya dia dah mula pandai meminta. Pandai minta. Duduk-duduk dengan dia tu, saya pun tanya dia, kita ni lama dah kahwin, awak nak apa daripada saya? Kata, saya ada duit. Awak nak duit? Kata, tak nak duit. Kata, awak nak apa? Saya nak satu je, jangan kahwin lain. Betul kan? Bila sebut yang tu, semua duit boleh ke dia lah, betul kan? Semua duit boleh ke dia lah. Kita pun senyum pandai dia mau minta, betul kan? Bila si suami tadi tak ada yang lain, duit yang ada boleh ke dia. Tapi kalau dia kata nak duit, kita pun bagi separuh, hidden account tak bagi, betul kan? Boleh ke orang lain juga. Jadi lebih baik jangan kahwin. Jadi pandai minta. Dulu dia minta macam-macam, nak gelang, nak rumah. Dia kata letih minta banyak, baik minta itu jangan ada orang lain. Kalau mati pun boleh kat aku belakang, betul lah kan? Jadi nak sebutnya pandai minta ni kan tuan-tuan, dia menggambarkan sebahagian daripada cerdik bodoh orang tu.
Jadi sebab tu orang cerdik dia akan minta satu benda, dengan benda itu banyak benda lain akan mari bersama. Tapi orang hak bodoh dia akan minta benda-benda yang remeh-remeh, lepas tu Tuhan tengok dia banyaknya minta cukup lah banyak tu, sedangkan ada benda besar tak dapat begitu. Okey, berbalik kepada tadi. Jadi orang sufi pun minta lah, ya Allah, aku nak sampai pada kamu. Jadi tuan-tuan, bila bercakap tentang sampai pada Allah, kita tengok Al-Harawi, Ibnu Qayyim, mereka berdua itu seolah-olahnya mengakui bahawa perjalanan kepada Allah tu jauh. Kalau dekat takkanlah sampai 1000, betul kan? Perjalanan tu jauh. Bukan sekadar jauh, ianya berliku dan sukar. Jadi kerana dia berliku dan sukarlah mereka cuba membantu kita dengan mengajar kita supaya melangkah mengikut langkah-langkah yang digariskan agar kita tidak tersilap langkah dan kecundang. Jadi oleh kerana itu kita tahu bahawa at-tariqut tawil, jalannya jauh, wa alaihi masyakil wal aghraq. Di sepanjang perjalanan itu ada tribulasi, ada halangan, ada macam-macam. Dan Allah sendiri pun mengaku, lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyuqqah. Perjalanan menuju pada Allah itu kalau dekat dan mudah, ramai orang sampai. Ramai orang sampai kalau dia dekat dan mudah. Tapi kata Allah, perjalanan itu jauh, sukar, berliku. Maka sebab itulah pohonlah pada aku, supaya aku campur tangan untuk bawamu sampai pada aku. Jadi sahabat-sahabat semua, apabila kita duduk di permulaan jalan, kita tengok jalan tu jauh, berliku, maka kita akan jadi resah. Sampai ke aku ni? Berdasarkan ayat tadi menyatakan ramai orang yang gugur di tengah jalan. Aku ni sampai ke? Maka kita perlu kepada satu jaminan. Bagaimana perjalanan itu boleh menjadikan kita selamat? Kita semua nak balik ni tuan-tuan. Macam mana perjalanan itu boleh menjadikan kita selamat? Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak boleh pendekkan jalan tu, kerana jalan itu memang sengaja dibuat untuk kita lalui. Dia tak boleh jadikan perjalanan itu suatu perjalanan yang dekat, kerana memang kita akan diuji. Tapi kalau dia biarkan kita berjalan tanpa suatu jaminan, takut juga kita nak berjalan tu. Maka Allah SWT beri jaminan kat kita 4 jaminan. Jadi dengan 4 jaminan tersebut, walaupun jalan tu jauh, walaupun jalan tu berliku, kita ada keyakinan untuk meneruskan perjalanan tu. Ada keyakinan untuk meneruskan perjalanan. Macam saya pernah sebutlah dekat tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk Kelantan, tuan-tuan hanya tahu daripada Kuala Lumpur ke Kelantan itu ada 3 jalan, maka pada saya tuan-tuan memang tak pandai. Sebab nak balik Kelantan ada 7 jalan. Saya tahu ada 4 jalan lain lebih daripada tuan-tuan. Maka siapa yang lebih pasti sampai? Orang yang tahu 3 dengan orang tahu 7. Maka orang yang tahu lebih banyak jalan, maka lebih pasti dia sampai. Tapi setiap jalan yang dilalui itu ada masalah dia, ada begitu dan sebagainya lah. Jadi nak balik Kota Baru, naik flight, ya, tapi kena pitih banyak, lepas tu kena duduk dekat Kelai Jepur tu. Kalau hamba duduk Maniura, siapalah bukanlah Jepur, tapi nak balik Maniura kena sewa kereta sama mahal dengan minyak. Hak tu pula, lepas tu jam dekat Macang sama teruk dengan jam dekat Gua Musang. Akhirnya tidak praktikal balik kapal terbang. Potong satu jalan, naik kereta api, ya, sampai stesen Maniura.
Tapi kereta api masalahnya lama sangat, potong pula ikut jalan gerik. Ya betul, ikut gerik pergi sana, tapi jam dekat Jeli pula, 3 jalan. Ikut kamera Highland, masalahnya mata tak nampak, kabus banyak sangat, pernah berlanggar atas bukit tu sekali, takut pula pak. Ikut jalan biasa 5 tak boleh. Last sekali ikut dalam hutan, masuk kok Kenyir, terus tubik-tubik belakang rumah saya kan. Jadi masuk ada jalannya, betul tak kena, tapi masalah tak boleh naik kancil sangkut, kena naik 4 wheel. Jadi bermaksud bila jalan tu kita tahu yang ni, maka kita punya persediaan berasaskan kepada jalan mana yang nak lalu lah. Takkan nak lalu kok apa panggil Kenyir, masuk kok Paluh sana tu, naik kereta sport Ferrari yang dia punya tayar tanah tu seketing dia tu setengah inci. Cabut dah seketing tu tuan-tuan. Jadi tak bolehlah naik Ferrari. Kalau nak balik dengan Ferrari boleh, orang balik Kuala Lumpur belakang, baru kita balik Kelantan, baru boleh pecut sebab jalan kosong tuan-tuan. Kalau jam rugi buat naik Ferrari, kursi speed lekat keluar, tak boleh tuan-tuan. Jadi bermaksud semua perjalanan itu mesti ada benda. Jadi samalah juga Allah ajak kita balik, mari balik. Jadi bila kita nak balik tu dia ada titian yang perlu kita lalu. Maka kita kata, ya Allah pendek lah. Ada kata tak boleh pendek, memang titi macam tu dah. Lepas tu cuba guano, ada orang siapa dah, ada ramah, kau jatuh ramah lagi. Jadi kita nak buat macam mana? Kita nak lompat pergi tak boleh. Maka dia pun bagi 4 jaminan. Jadi dengan 4 jaminan tersebut kita bolehlah gagah balik itu tuan-tuan. Jaminan pertama dia kata, mula je berjalan aku pun lari juga. Maksudnya Allah tu tidak pasif. Dia tidak kata dia duduk kat ujung tu, mari. Tak, mula berjalan aku pun bergerak juga ke arah kamu. Jadi kalaulah kita kata jarak itu 2 kilometer, sebenarnya perjalanan yang perlu direntasi tak sampai 2 kilometer pun, sebab kita bergerak, dia bergerak juga, dan pergerakannya sekali ganda lebih laju dari pergerakan kita. Bermaksud mungkin setengah kilometer je sebenarnya kita bergerak, cuma jalan itu sengaja dibuat 2 kilometer. Berdasarkan hadis Nabi sebut, lau ataitani habwan la ataituka masyian, lau ataitani masyian la ataituka harwalatan, lau ataitani harwalatan la ataituka jaryan, lau ataitani jaryan la ataituka khatfal basar. Allah kata, kalau mu balik dekat aku secara mengesok, kan, tarik punggung tu, Allah kata mu bergerak secara mengesok kerana takut sangat, aku jalan mari kat engkau. Sekali ganda lah lebih laju. Kalau kamu berani berjalan pergi pada aku lari anak mari pada kamu. Kalau kamu berlari anak pergi pada aku berlari mari kat engkau. Kalau engkau berlari, aku datang sepantas kilat. Jadi sekarang tinggal lagi kita cubalah mula dengan ngesok dulu. Sering ngesoklah dulu, sebab titian tu kan takut jatuh. Takkanlah mengesok sampai ujung tu, mesti esok-esok terap jalan pula. Jadi Allah kata aku nak yang tu siapa tu tak apalah, aku mari juga. Jadi bila kita dengar macam tu kan tuan-tuan, kita rasa Tuhan ni tak adalah teruk sangat. Tidak kata mari. Lepas tu mari ya. Nanti tak macam tu dia jenis gerak kat dulu, gerak kawin gerak juga, dan gerak laju lagi. Jadi sebenarnya kalaulah titian itu 2 kilometer, mungkin kita hanya bergerak setengah kilometer, tak tahu. Mungkin begitu. Dia tidak sepanjang itu. Itu yang pertama dia jamin kat kita.
Yang kedua, dia bagi contoh orang yang lalu tu dan berjaya sampai. Kan kita tengok competition dekat mana-mana program yang ada kat TV tu kan, apa panggil, Donald Trump ada satu rancangan popular dulu, reality, the Apprentice ke apa benda, Apprentice gitulah lebih kurang. Jadi kita tengok peserta pertama biasanya kalah, hak nombor 4 biasanya menang. Sebab apa? Sebab dia perhati kelemahan pertama, kedua, ketiga, dia jadi begitu. Ataupun program ada satu gelak-gelak tu, American Ninja, yang orang tu lalu berhalangan, siapa yang nombor 1 tu mesti jatuh dalam air sebab dia overconfident, dia lompat beru kena batan. Tapi yang nombor 3 mesti betul sebab dia dah tahu, oh kat sini silapnya sini, akhir sekali dia boleh ya. Sama juga pakar-pakar motivasi kata kalau pergi temu duga jangan masuk nombor 1 sebab panel tengah banyak soalan, dia tanya tak jawab kita. Pergi nombor 5 sebab panel dah mula letih, dia tanya soalan sama dan kita dah analisis pada 4 orang sebelum kita. Yang pertama keluar macam mana, oh payah soalan apa, kita betul-betul analyse. Nombor 2 apa, pastikan nombor 4 tu perempuan, mesti keluar menangis, dia pun cerita belakang, kita masuk. Pengalaman temu duga lah, saya temu duga 16 kali gagal, yang ke-17 baru boleh jadi pensyarah Universiti Melaya. Tak takut dah temu duga sebab tahu dah 16 kali dah gagal. Kalau masuk ni gagal nombor 17, tambah nombor kali je lah. Yang gagal semua pun muka darah gini, siapa lah nak ambil. Tapi jadi ambil kali 17 tu sebab tengok muka penemu duga pun tak takut dah. Sebab takut ni sebab gagal je, gagal pun gagal, semua gagal dah. Jadi bermaksud tuan-tuan, Allah tu dia tak zalim, dia bagi Nabi. Dia tunjuk kat kita Nabi tu berjalan tek. Siapa yang kawan tu jalan? Yang Nabi. Ulama berjalan, salafus soleh berjalan, dia kata duk hitam. Siapa ya dia kau tu? Jadi sepatutnya kita ni yang nak berjalan ni, kita kena sapa jugalah. Dan sebab kita pun bukan orang perintis pun, kita bukan orang nombor 1, kita orang yang kesekiannya. Maka macam mana orang dahulu tu pergi dan sampai, kita boleh pergi tak sampai. Jadi kalau kita pergi tak sampai, ada benda tak kena dengan kita lah tu. Bukan salah Allah yang minta kita pulang tadi. Itu jaminan kedua. Jaminan ketiga, hikmah pagi ni lah. Jaminan ketiga, hikmah pagi ni. Kata Tuan Syekh pagi ni, kata dia, kalau seorang salik, iaitu seorang yang nak pulang pada Allah ni, dia cuba pergi nak balik kepada Allah, tapi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri dia itu tidak banyak membantunya, malah membantutnya. Kelemahan yang ada pada dia itu menghalangnya untuk terus bergerak. Misalnya, tuan-tuan tengok muka saya ni, saya ni BMI-nya tak cantik. Dah lah orang tak cantik, BMI pun tak cantik. Jadi bila orang ni dia overweight, BMI dia tak cantik, maka saluran darahnya kecil. Bukan sebab Tuhan salah buat kecil, bubuh silap saiz. Saiznya betul dah asal, tapi banyak ambil lemak, maka kolesterol banyak. Bukan salah Tuhan, salah saya. Kerana menggunakan definisi sedap ialah makanan berlemak dan manis. Saya dah tukar dah definisi tu, tapi setelah kena kecil manis lah. Jadi bermaksud urat-urat yang ada kat tubuh saya ni dah tak mampu nak tampung keperluan tubuh yang macam revolver ni, tapi wayarnya untuk kenari. Wayar darah tu besar, urat-urat kenari, tubuhnya Chevrolet. Jadi bermaksud wayar tu tak mampu nak bawa dia punya alus elektrik untuk saya bergerak. Maka sebab tu tuan-tuan tak tengok saya berlari.
Sebab kalau berlari mesti mengoh reboh. Jadi kita pun jalan pelan. Tapi perempuan kata, tengok wakor tomak ninoh ustaz tu jalan padahal letih. Bukannya wakor sangat. Sebab tubuh gemuk kan. Kita juga. Jadi bila tuan-tuan tengok tubuh saya, tuan-tuan percaya tak saya qiyamul-lail 28 rakaat? Cuba tengok muka saya. Tuan-tuan tak payahlah malu sebab tuan-tuan teruk pada saya lagi. Tapi tuan-tuan tengok lah maksudnya. Jadi tengok saya pun tuan-tuan tahu dah. Kalau saya duduk lama, dia mesti tidur. Jadi bermaksud tuan-tuan, itu kelemahan diri. Kelemahan yang ada pada saya. Tuan-tuan lagi banyak, cuma tuan-tuan tak mengaku tu je lah. Tapi yang pentingnya kita ada kelemahan itu, kelemahan itu, kelemahan. Jadi semua kita ni ada kelemahan. Jadi kadang-kadang kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita tidak banyak membantu kita untuk moving forward tu. Kita nak pergi tapi lemah tu duduk menghalang, mengikat kita. Maka pagi ni Tuan Syekh kata, Allah tahu sangat lemah tu sebab dia yang buat dia yang letak kat kita. Dia tahu kelemahan tu ada pada setiap kita ni. Maka kata Tuan Syekh, Allah dia tak kisah pun lemah tu. Yang dia kisah, dia nak semangat dak nak balik. Semangat dak nak balik. Kalau mu semangat nak balik, lemah pun mu cuba atasi, lemah mu cuba atasi. Di mana kamu dah bergerak sampai 30 tahun tapi tak bergerak-gerak lagi dek kerana lemah tu, maka Allah kata in the end of story, Allah campur tangan. Dia campur tangan lah. Jadi bila dia campur tangan, automatically kamu akan jadi kuat lah. Jadi kuat itu bukan sebab mu kuat, bukan pun. Kuat itu kerana dia dah campur tangan. Jadi bila dia dah campur tangan, segala kelemahan yang ada itu bertukar menjadi kuat. Dia bertukar menjadi kuat. Mungkin tuan-tuan kata, ambil mana ni? Tak rajin dengar. Ada hadis qudsi. Hadis tu Allah beritahu kat kita apa yang aku suka, lepas tu macam mana aku tolongmu supaya mu sampai jumpa aku. Allah kata Allah suka sangat bila dia suruh kita buat satu benda, kita buat. Dia suka sangat bila dia suruh kita pun buat. Dan dia tak kata kita buat tu sempurna sebab dia yang buat kita lemah, tapi dia suka pada ketaatan tu. Dah suruh buat. Lepas tu dia kata dalam hadis tu lagi, kerana apa yang dia suruh tu kita buat tak sempurna, maka dia pun berilah satu peluang untuk tampung. Nama dia sunat, amalan sunat. Jadi fungsi amalan sunat itu ialah menampung kekurangan yang dia suruh buat tu. Jadi kenapa ada sunat? Sebab dia tahu dah, bahawa kita semayang subuh tadi khusyuk sebelum waladhdallin, lepas waladhdallin terlelap. Dia tahu dah kan, dia tahu dah kita kan khusyuk sangat pun. Masa kunut tu tak dengar Tok Imam bila, cuma mujulah kita ni ada sebut amin saja, tapi amin gapo tak tahu sebab terlelap. Dia tahu dah, tapi dia suka juga walaupun ngatuk mari juga semayang. Dia suka sangat sebab mengatuk pun mari juga semayang. Macam bini kita lah tuan-tuan, kadang-kadang dia demam. Walaupun dia demam, kita kata nak makan laksam, dia bangun buat. Tak mestilah masing mujuk sebab mulut dia tak berapa betul kan, demam. Tapi kita makan sampai hirup kuah, bukan sebab sedap, sebab bini aku demam pun buat juga. Tapi bini sekarang demam pun keluar beli juga, betul kan? Itu cerita lain lah. Tapi yang penting nak sebutnya ialah buat tu, bukan sebab sedap pun, bukan sebab sedap pun, sebab dia buat tu. Jadi bila dia buat,
walaupun tak sedap ke apa, dia appreciate benda tu. Jadi Allah sebut dalam hadis kursi tu, aku suka sangat-sangat kalau aku suruh mu buat, dan aku tahu mu buat tak betul pun, tak sempurna pun, tak cukup standard pun, maka sebab tu aku buat hak sunat tu. Jadi yang sunat ni mu buat tak cukup juga, tapi dek mu buat bolehlah guna sikit sebanyak tampung hak tu. Tapi lama kelamaan mu jadi terbiak, nak buat. Tu aku nak tu. Yang aku naknya momentum bergerak tu. Bergerak. Jadi kata Allah, bila orang tu dah buat, maka aku pun campur tangan. Aku jadi tangannya. Aku nu yadahu. Aku jadi tangan dia, maka dengan tangan itulah dia memegang. Oh, dah Allah campur tangan, tak ada apa lah, tuan-tuan. Tak ada apa. Tak ada apa tu maksudnya kita masih kekal dengan realiti kita yang tak sempurna tu. Tapi Allah dah campur tangan, tak ada apa. Macam menteri kabinet lah. Betul kan? Macam mana dia buat salah pun, dia tengok respon Tuan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir kata, saya tidak akan reshuffle kabinet. Dia ada tak kena dan sebagainya, tapi Tuan Mahathir kata ignore sahaja. Hari ni seronok sangat bila Tuan Dr. Mahathir kata Jawi akan diteruskan. Saya ingat nak pergi demo juga hari Senin ni, betul kan? Tapi dah dia kata gitu, okey ha. Jadi menteri tu masih bodoh lagi, tapi gitu ah. Dah Perdana Menteri kata saya setuju. Jadi lain kali menteri tu cuba perbaikilah yang lemah tu. Tapi dah overall Perdana Menteri. Jadi Allah pun bila dia kata kat kita ni memang tak betul. Bila betul yang tu kurang, yang ni kurang. Tapi aku suka mu buat. Aku suka tu. Jadi bila aku suka, aku pun campur tangan lah. Bila aku campur tangan, pegawai yang nilai kau tu, dia mesti kena aku ni siapa. Jadi dia kira tak cukup standard, tapi aku senyum. Orang kawan tu yalah tuanku, jelas. Itulah tuan-tuan. Jadi orang sufi kata betul, perjalanan menuju pada Allah tu jauh lah, udah ada ya. Tapi awak janganlah duk takut. Siapa kau? Janganlah takut. Sebab Allah pertama janji dia tidak pasif. Betul kan? Kita mula je, dia datang. Dia datang. Itu yang dia janji. Yang kedua, dia bagi kita contoh. Ada Nabi yang telah berjalan dan selamat sampai. Ada Rasul selamat sampai. Ada soleh selamat sampai. Ada ulama. Maka ikutlah jejak dia tu. Ikutlah. Jadi bila kita ikut, mesti kita sampai juga. Sebab dia orang dah pergi dah. Lain kalau kita ni Adam. Kita semua ni Adam. Demo orang mula-mula sekali mungkin kita khabak. Sekarang kita bukan orang yang mula-mula, tuan-tuan. Kita umat akhir zaman. Jadi bila kita umat akhir zaman pun takut juga nak pergi, payah lah. Orang Kelantan panggil tak jatah mana, tak ada batu. Orang jatah ni mungkin dia takut kerana tak, ini semua dah ada. Baliklah. Itu nombor 2 tadi kan. Nombor 3 hikmah pagi ni lah. Di mana hikmah pagi ni kata kamu buat. Bila kamu buat, dia tahu tak sempurna, tapi dek kerana cuba buat, maka lama-lama Allah kata bila kamu berusaha masawi ika, kan dalam hikmah tu sebut, bila kamu berusaha untuk menangani kelemahan diri tu, tangani itu, tangani ini, tangani itu, mari yang lain pula. Dia kata aku tahu usaha kamu tu cuba nak melepaskan segala kelemahan yang menghambat perjalanan tu. Aku tengok mu buat ni, tapi duk terbalik je tempat tula. Maka Allah kata tak apa, aku dah suka dengan mu, maka aku campur tangan. Jadi bila aku campur tangan, mu bergerak tu bukan mu dah, aku yang bawa.
bawa. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita beribadat, kita tengok corak kita beribadat tu kan tuan-tuan, dia kadang-kadang tak masuk akal. Misalnya kalau kita guna logik akal lah, logik akal, orang yang sehat maka kuatlah ibadat, sebab itu untuk sehat minumlah pamoga. Betul kan? Betul Rida iklan gitu, dia pakai logik. Orang sakit lutut, orang sakit pinggang, maka payahlah nak ibadat. Jadi untuk hilang sakit lutut, sakit pinggang, minumlah pamoga. Betul kan? Ataupun apa-apalah, Peketon, Toroton, Boroton, Soton, Roton, apa ikutlah. Itu logik yang doktor ajar. Doktor ajar kita sehat maka boleh ibadat. Itu doktor. Tapi bila kita tengok realiti, hak sakit je mari masjid, hak sehat pergi padang golf. Jadi macam ada ni lah, kat sakit berlaku ni tuan-tuan. Sebab tu hamba tak marah tuan-tuan duduk jauh-jauh bersandar, engkau tahu dah sakit berlaku. Jadi kita pun pening. Logik kata sehat boleh beribadat, realiti kata sakit baru mari masjid. Tuan-tuan tak kata kan? Logik kata orang kaya boleh derma, logik lah kata gitu, maka kita kena kaya lah, macam-macam lah, sebab dengan kaya kita derma. Tapi kita duk tengok hak miskin je derma ya, hak kaya tu mari ambil hak orang miskin derma. Ya kita tengok lah gitu. Logik kata bila ada kuasa kita boleh buat macam-macam, logik kata gitu. Tapi kita tengok dah berkuasa tak buat apa, Cina je duduk buat macam-macam. Ini kita pun pening. Di sebab tu kalau tuan-tuan mari masjid tak secaralah logik kat luar percaya ke Tuhan, sebenarnya dekat Allah. Bila Allah kata gitu maka buat. Jadi yang pentingnya buat ialah. Sebab tu bila tuan-tuan ukur hidup beragama dengan kayu ukur luar, tuan-tuan kan tak faham. Itu yang Tan Sri Allah yarham, Allah yarham dia, Tan Sri Hamid Osman pernah menyebut masa kerajaan yang lalu. Dia kata orang-orang pencing, orang Melayu pencing ni, masa dia kerja dulu, kerajaan latih dia supaya jadi pakar, banyak duit habis, hantar kerusuh, hantar tu macam-macam. Bila pencing duduk masjid dia kata rugi sumber manusia macam tu. Lepas tu kita kata nak buat apa? Maka untuk itu orang-orang pegawai Melayu pencing, walaupun dah pencing mesti aktif lagi, jangan asyik duduk pergi masjid. Dia kata gitu. Dia kata suka pergi masjid itu tadayun mangkus, beragama songsang. Jadi itu cara dia mikir lah. Kita pun pening PhD tasawuf dah, tapi dia mikir pun pening gitu. Okey, kita pula duduk kat masjid, kita mikir yang kita pula. Kenapa kerajaan bising sangat orang Melayu mari masjid? Mari kita fikir, buat dia punya analisis secara menyeluruh. Kita tanya dia, berapa kerajaan kena bayar kepada penagih dadah satu hari? Nagih dadah tu muda-muda lagi, orang Melayu juga, betul kan? Dia tak nak jawab. Cari dalam bajet, tengok-tengok satu hari RM28 seorang. Tak berapa orang menagih dadah. Jadi bermaksud orang yang tak berguna tu, kerajaan bagi kat dia RM28 sehari. Tu tak tanya lagi yang duduk pusat apa panggil penjaga, tak tanya lagi pendatang tanpa izin. Itu semua orang tak jana income negara tu, kerajaan boleh bagi je RM40, RM28 boleh bagi je. Maka kita tanya kerajaan, berapa peruntukan kerajaan untuk orang pencing? Tak ada. Dia kata kami bayar pencing tu gaji tertunggak. Sebab mu tak bayar masa dulu tu, kenaikan lambat, nak bayarlah. Malah orang pencing lah, bila semua benda dia buat, dia bayar sendiri. Memang ada aircon kat masjid, tapi bayar derma. Mana ada peruntukan aircon untuk masjid? Tak ada.
Tuan-tuan tidur sedap ekor ni, bayar derma tu. Nasi lemak makan kejap lagi, bayar. Sebab sebelah nasi tu ada tong tu kan, bayar tuan-tuan. Bermaksud orang yang mari masjid ni, mereka bukan tak berguna, mereka menyumbang. Cuma mereka dah letih dah kejar dunia, dah mati ni, rehatlah sikit. Jadi bagilah kat kami ajak hok pencing ni pula. Ya, hok muda-muda tu kira cari dunia, tapi hok muda tu tak pakai benda pun, boleh pula awak bayar. Jadi bila seorang tu imam dari Jerantuk cakap gitu gak Tan Sri tu pakai tukar tajuk terus. Bermaksud tuan-tuan, kita hidup ni kan ada masa-masa. Ada masa kita menyumbang lah. Ada masa kita nak rehat, nak suruh kerja juga. Letih lah tuan-tuan. Macam kerajaan minta kita kerja sampai 65 QPEC minta. Sebab awal kerajaan 65 baru pencing. Ambo rasa pengerusi QPEC tu je tak nak lepas kursi tu. Tosir lah 65. Puah cemeng tuan-tuan. Tengok Fahir pun tak mahu dah. Nak mari belajar muqaddam, nak mengaji kitab hikam pula. Betul kan? Nak duduk. Subhanallah. Nak macam tu pula, letih dah tengok Fahir tuan-tuan. Jadi bermaksud setiap orang tu kan dia ada sumbangan. Jangan duk sindir orang ni pun ada, dan dia tak beban siapa-siapa pun. Jadi berbalik kepada tadi, Allah SWT kata, Tuan Syekh tu sebut, kata dia, bila kamu usaha maka aku bantulah. Tadi ada nombor 3, betul kan? Last kali yang keempat, Allah SWT bila dia buat jalan tu kan tuan-tuan, nak sampai kat dia tu, jalan yang dia buat tadi, dia menjadikan jalan itu tidak satu. Jalan tu tidak satu. Saya rasa kita dah lalu kot, ataupun kita dah belum lagi, di mana orang sufi kata, la akhafu alaikum antal tabisat turuqah. Kata orang sufi, kata Tuan Syekh, aku tidak risau bila kamu nak pulang kepada Allah, kamu keliru tentang jalan. Sebab jalan tu banyak. Jalan tu banyak. Jadi yang jadi masalah sekarang ialah tuan-tuan nak tiru orang, nak ikut jalan mana. Itu masalah. Tuan-tuan kena buat keputusan mengikut diri tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak tanya Haji Anwar, nak ikut orang mana wah? Kawan ikut orang ni, kawan pun ikut demo. Jangan. Itu tolu anak kita isi borang UPU. Budak Melayu kan ramai tolu isi borang UPU. Di mana budak Melayu tak boleh masuk universiti awam bukan kerana tak layak, kerana tolu isi borang. Budak Melayu kan bila dia nak isi borang, dia pergi cyber cafe ke ataupun kat rumah dia ada 4 orang kawan dia forever and ever, yang dia berkawan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi bila dia nak isi borang UPU, maka adalah seorang yang dominan dalam 4 orang berkawan tu, sedangkan 4 orang ini mempunyai kecenderungan yang berbeza. Yang dominan tu tak berapa cerdik sangat, tapi tubuhnya lembut, pandai menari. Maka dia pun isilah borang masuk aswara. Betul kan? Sebab situ ada diploma seni tari. Betul lah dia betul dah. Yang seorang lagi femininnya kurang, sebab dia adalah kepala jurutera, pakai seluar selek manjang, semuanya A, sastra F. Betul kan? Sebab dia otak kanan je, matematik. Tapi dek kerana kawan forever and ever isi aswara, dia isi aswara juga tuan-tuan. Dia tak tahu kenapa. Dia tak tanya mak dia, tak tanya ayah dia. Ayah dia pula pegawai yang memilih UPU tu. Jadi nak orang mana? Jadi akhirnya kita lihat banyak budak Melayu menjadi sampah dalam sistem dek kerana tak reti si borangnya. Gak yang pilih UPU tu komputer mana ada perasaan. Jadi sebab itu bila senarai pilih UPU tu datang dekat Akademi Islam, kita kata kesiannya lah budak ni patut masuk tapi dah tolong silap channel. Jadi tuan-tuan,
tak apalah anak kita tu sebab dia bodoh lagi. Takkan tuan-tuan dah pencing pun masih tak habis-habis lagi bodoh. Mestilah kita kena pilih dengan betul. Jadi supaya kita pilih dengan betul, kita kena tahu jalan nak pergi Allah tu dia banyak jalan. Maka tuan-tuan nak pergi ikut mana? Bapak kena tanya. Tak tahu, tanya hamba lah. Hamba cakap lah. Ada jalan ni, ada jalan ni, ada jalan ni, jalan. Tuan-tuan nak pergi ikut mana? Tak tahu Ustaz, hamba confuse lagi. Nak koma 76 confuse lagi tu. Benar tuan-tuan. Nak mati dah. Tak tahu lagi nak pilih ikut jalan mana. Jadi sebab itu orang sufi sebut, orang yang confuse ni orang selalu diperli oleh Allah. Allah sebut wa anna sa'yahum lasyatta. Orang-orang munafik itu mereka rajin, tapi rajin mereka tu tak tahu ke mana, sana sini sana. Awak nak pergi mana sebenarnya?